Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekarang jam 8.08 di negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir kadang-kadang jadi kawan, kadang-kadang jadi lawan, kadang-kadang jadi amat-amat berlawan, kadang-kadang boleh jadi amat-amat rapat, kadang-kadang tak boleh rapat-rapat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu artikel yang amat menarik daripada shahbudin.com.net juga. Bertarikh 26 Mei kemarin, 26 Mei 2022. Pagi Anwar letak jawatan, tengah hari Tun M tawar diri jadi pengganti. Pagi Anwar letak jawatan, tengah hari Tun M tawar diri jadi pengganti. Apa benda ni? Aku mulanya pun pening juga. Apa benda ni? Seorang bekas duta bernama Dennis Ignatius yang sering menulis hal ehwal politik Malaysia telah menulis sepucuk surat terbuka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertarikh 24 Mei 2022. Dalam surat terbukanya itu, beliau menggesa supaya Anwar Ibrahim meletakkan jawatan demi memberi melaluan kepada pemimpin-pemimpin muda seperti Rafizi Ramli, Nurul Izzah Anwar, Hana Yoh dan Syed Saddiq. Surat terbuka yang ditulis dalam bahasa diplomatik itu lupa satu hakikat atau sengaja buat tak nampak. Kalau Anwar Ibrahim meletak jawatan sekarang dalam Parti Keadilan dan pengerusi Pakatan Harapan PH, sudah pasti akan wujud vacuum atau kelompangan dalam blok pembangkang. Dennis Ignatius, seorang liberal yang mengkagumi Tun Dr. Mahathir Mohamad, tentu tidak naif dengan cadangannya minta Anwar Ibrahim meletak jawatan. Pagi ini Anwar Ibrahim letak jawatan. Misalnya, tengah hari nanti akan muncul semula Tun Dr. Mahathir Mohamad menawarkan diri untuk mengetuai blok pembangkang. Adakah ini yang Dennis Ignatius impikan? Ditulis oleh Hassan Abdul Karim daripada Ahli Parlimen Pasir Gudang, 26 Mei 2022. Wah, buat pertama kalinya artikel yang ditulis di dalam shahbudin.com.net ditulis dengan pendek amat. Pendek. Selalunya shahbudin.com.net ni artikel dia panjang-panjang. Tapi yang ini pendek betul. Dengan tajuk sekali lagi, pagi Anwar letak jawatan, tengah hari Tun M tawar diri jadi pengganti. Kamu setujukah kalau Tun Mahathir jadi pengganti Anwar Ibrahim untuk jadi ketua blok pembangkang? Kamu setujukah? Atau lebih baik Rafizi, lebih baik Nurul Izzah, lebih baik Hana Yoh dan Syed Saddiq? Okey, so oleh kerana pendek saya boleh baca sekali lagi. Surat terbuka yang ditulis sebenarnya oleh Dennis Ignatius. Kemudian ahli parlimen daripada Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, dia membalas, memberikan reaksi kepada surat daripada Dennis Ignatius itu. Okey. So seorang bekas duta bernama Dennis Ignatius yang sering menulis hal ehwal politik Malaysia telah menulis sepucuk surat kepada Datuk Seri Anwar yang bertarikh 24 Mei 2022. Dalam surat terbukanya itu, beliau menggesa supaya Anwar Ibrahim meletak jawatan demi memberikan laluan kepada pemimpin-pemimpin muda seperti Rafizi Ramli, Nurul Izzah Anwar, Hana Yoh dan Syed Saddiq. Surat terbuka yang ditulis dalam bahasa diplomatik itu lupa satu hakikat atau sengaja buat tak nampak. Kalau Anwar Ibrahim meletak jawatan sekarang dalam parti PKR dan pengerusi Pakatan Harapan, sudah pasti akan wujud satu vacuum, kekosongan di dalam dan kelompangan di dalam blok pembangkang. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan, Dennis Ignatius yang seorang lelaki yang memang diketahui mengagumi Tun Dr. Mahathir Mohamad tentu tidak naif dengan cadangannya untuk meminta Anwar Ibrahim meletak jawatan. Tapi menurut menurut Hassan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang ini, dia kata dalam perenggan terakhir tulisannya, pagi ini Anwar letak jawatan, misalnya tengah hari nanti akan muncul semula Tun Dr. Mahathir Mohamad menawarkan diri untuk mengetuai blok pembangkang. Adakah ini yang Dennis Ignatius impikan?
kata Hasan Abdul Karim, yaitu ahli Parlimen Pasir Gudang. 26 Mei 2022. Apa pendapat kamu? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai orang kata setelah Zuraida keluar daripada Bersatu sertai PBM, letak jawatan sebagai Menteri Kabinet, kata mereka kerajaan hilang majoriti, Ismail Sabri Yaakob terpaksa untuk bubarkan Parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, benarkah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah hilang majoriti? Benarkah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang jadi Perdana Menteri sekarang ini telah hilang majoriti dan terpaksa dibubar segera? Adakah ini akan menggembirakan oleh pihak-pihak yang menggesa Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen? Kalau betul, malangnya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Zuraida Kamarudin keluar daripada Bersatu, kerajaan tidak hilang majoriti dan itu tidak berlaku. 26 Mei 2022, satu artikel daripada shahbudin.com.net bertajuk Zuraida keluar Bersatu, kerajaan hilang majoriti tidak berlaku. Spekulasi serta andaian beberapa pihak bahawa Ismail Sabri Yaakob dan kerajaannya akan hilang majoriti berikutan tindakan daripada menteri yang lompat daripada PKR, lompat lagi yaitu Zuraida Kamarudin keluar daripada Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM sebenarnya adalah tidak tepat. Ini kerana meskipun Zuraida memaklumkan akan berbincang dengan Perdana Menteri mengenai peletakan jawatannya sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, beliau dalam masa yang sama turut menegaskan akan tetap bersama dan menyokong kerajaan sedia ada pimpinan Ismail Sabri. Sokongan yang sah kepada Perdana Menteri oleh seseorang itu atas kedudukannya sebagai ahli Parlimen bukan kerana letak jawatan daripada Kabinet, katanya. Yang mungkin berlaku selepas ini hanyalah Zuraida akan hilang jawatan menterinya berikutan pelantikannya sebelum ini atas kuota Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, minta maaf. Kadang-kadang ada iklan begitu juga, mengejutkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kekosongan yang ditinggalkan Zuraida itu sudah pasti akan diisi. Oleh pemimpin Bersatu, dan Mahyadin tidak mungkin menunggu lama untuk menamakan calon pengganti itu. Jadi Zuraida hanya akan diganti saja. Penegasan Zuraida yang melompat parti daripada Bersatu itu menyertai PBM tetapi kekal menyokong Ismail Sabri dengan sendirinya menyebabkan kedudukan majoriti kerajaan tidak akan tergugat apa-apa. Dengan peletakan jawatan Zuraida sebagai menteri, kedudukannya pula akan diganti oleh pemimpin lain daripada Bersatu. Ismail Sabri bukan saja boleh terus kekal di jawatannya, malah bebas pula melantik ahli Parlimen Ampang itu untuk memegang apa-apa jawatan lain seperti meneranjui GLC, agensi kerajaan dan sebagainya untuk membalas budi sokongannya kepada kerajaan. Jika Zuraida dilantik mengetuai GLC misalnya, beliau akan menuruti langkah ahli Parlimen Julau, Larry Seng, yang juga sebelum ini keluar PKR dan kini bersama PBM, tetapi menyokong kerajaan yang telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia atau MPOC. Hal yang sama juga berlaku sebagaimana Khairuddin At-Takiri, ahli Parlimen Kuala Nerus yang mengumumkan keluar PAS namun kekal menyokong kepimpinan Ismail Sabri. Hakikatnya kedudukan seseorang itu yang berubah parti tidak akan menjejaskan majoriti kerajaan yang diambil kira. Kerana yang diambil kira ialah sokongannya sebagai ahli Parlimen. Cuma tindakan Zuraida melompat parti di saat-saat akhir
pengubalan Akta Lompat Parti sedang dalam proses akhir untuk dibentangkan di Parlimen dengan jelas memperlihatkan akta tersebut begitu penting untuk diwujudkan di negara ini. Tiada alasan lagi untuk menangguhkannya jika kita ingin melihat dunia politik lebih bermaruah dan tidak dicemari dengan fenomena asal hujan saja mesti ada katak-katak yang gairah ingin melompat. Cukuplah setakat ini dan biarlah Zuraida menjadi katak terakhir yang bebas melompat untuk mencari kenikmatan lain. Ditulis oleh Syahbudin Husin 26 Mei 2022, diterbitkan di syahbudin.com.net dengan tajuk Zuraida keluar bersatu, kerajaan hilang majoriti tidak berlaku. 26 Mei 2022. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.